Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, sekali lagi teacher berpeluang bersemuka secara langsung dalam tuition online Perlis Mengaji untuk slot sains sekolah rendah. Kali ini, teacher ingin berkongsikan ilmu untuk tajuk tahun 1, iaitu Attraction of Magnet. Walaupun ini merupakan tajuk tahun 1, tidak semestinya murid-murid yang berada di tahun-tahun lain tidak mengikutinya, ya. Baiklah, sekiranya ada yang terlepas daripada menonton slot secara langsung ini, bolehlah menonton kembali di Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Baiklah, tentu masing-masing sudah tidak sabar nak tahu tentang topik kita pagi ini, kan? Kalau masing-masing nak tahu, kena tonton sampai habis slot ni, ya. Sebelum itu, teacher ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Jabatan Hal Agama Islam Negeri Perlis, JAIP, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Perlis, Kerajaan Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis kerana memberikan peluang kepada teacher untuk bersemuka secara langsung bersama murid-murid semua. Okey, baiklah. Okey, insya-Allah pagi ini, agenda yang akan kita bincangkan dalam Attraction of Magnet ialah, yang pertama, kita akan tengok sedikit berkenaan dengan biodata pembimbing. Yang kedua, kita akan pergi kepada kegunaan magnet dalam kehidupan. Ketiga, kita nak mengenal pasti bentuk-bentuk magnet. Yang keempat, tindakan magnet ke atas objek. Kelima, tarikan tolakan magnet. Keenam, kekuatan magnet. Dan yang ketujuh dan akhir sekali, teacher ada sediakan kuis secara online dalam quizizz.com. Jadi, teacher mohon pada semua murid agar dapat bersedia awal supaya masing-masing dapat bersama-sama dengan teacher dalam kuis nanti. Okey, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Tentu ada yang masih belum mengenali teacher lagi. Lagi-lagilah ini merupakan tajuk di tahap 1, iaitu tajuk di tahun 1 lah. Okey, pada yang masih belum mengenali teacher lagi sebelum ini, nama teacher ialah Nur Rafidah binti Zainuddin dan merupakan seorang guru cemerlang sains. Telah pun berkhidmat selama 16 tahun dan ini merupakan sekolah teacher yang kedua, iaitu di SK Simpang 4 Perlis. Sebelum ini teacher berada di SK Sanglang. Okey, baiklah, cukup setakat itu sesi perkenalan kita. Okey, mari kita tengok apa yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, baiklah. Pernah dengar tentang apa itu magnet? Okey, kalau kita tengok berkenaan dengan magnet. Magnet ialah sejenis logam yang juga dikenali dengan nama besi berani. Siapa yang berani sekarang?
Kita bukan nak tengok siapa yang berani, tapi kita nak tengok berkenaan dengan magnet. Nama lain bagi magnet ialah besi berani. Okey, jom kita kenal sikit berkenaan dengan magnet. Okey, kita akan meneroka tentang magnet ini satu persatu ya. Pertama sekali, kita akan mengetahui mengenai kegunaan magnet dalam kehidupan seharian. Okey, baiklah. Magnet memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita seharian. Okey, kita akan tengok satu persatu kegunaan magnet dalam kehidupan seharian. Yang pertama, yang ni baru kita listkan dulu. Yang pertama, pintu peti sejuk tertutup rapat. Kedua, sebagai pelekat tanda nama. Ketiga, sebagai pelekat penutup beg tangan. Keempat, mengambil objek daripada logam pada permainan catur, pada pelekat nota dan memo, pada permainan dart, juga sebagai penunjuk arah. Okey, itu adalah gambaran sedikit magnet yang ada lah. Okey, kita akan pergi satu persatu berkenaan dengan pintu peti sejuk yang tertutup rapat. Okey, tentu kamu tertanya-tanya kan, macam mana fungsinya pintu peti sejuk tu, kenapa dia tutup rapat? Kenapalah mak awak dekat rumah tu selalu saja marah? Kenapa selalu buka tutup pintu peti ais tak rapat? Okey? Sebenarnya pintu peti ais sebenarnya diperbuat daripada besi. Okey, jadi magnet itu akan membuat pintu peti sejuk menutup rapat ketika kamu menutupnya. So pintu peti ais yang tertutup rapat dapat menjaga suhu di dalamnya agar tetap sejuk sehingga makanan dan minuman dalamnya tetap segar. Okey, so kalau kita tengok yang ini getah ini. Okey, dalam getah ni dia ada pasangkan magnet. So bila ada magnet, bila peti sejuk awak diperbuat daripada besi, so dia akan melekat dengan elok. Okey, yang kedua berkenaan dengan kegunaan magnet dalam kehidupan seharian. Tentu kamu pernah tengok yang ini dipanggil sebagai tanda nama. Kalau awak pergi ke sekolah, kebiasaannya guru-guru akan memakai tanda nama. Macam teacher pakai sekarang lah. Okey, yang ini kita kata tanda nama bermagnet. Okey, apa dia punya fungsi? Dia melekatkan tanda nama tanpa menggunakan pin yang akan merosakkan tudung ataupun baju cikgu. Okey, ataupun seseorang lah. Okey, sebab kalau kita tengok, kalau dulu-dulu orang pakai tanda nama, belakang tu ada pin. Pin tu satu dia akan merosakkan, dia akan lubangkan tudung, dia akan lubangkan pada baju, kemudian dia akan tinggalkan kesan karat. Okey, so benda tu akan menyebabkan bila kita tukar tudung, kita tukar baju nanti, lepas tu benda tu akan tinggalkan kesan. Jadi kat sini dia gunakan konsep adakan magnet di situ. Okey, untuk melekatkan dengan lebih mudah. Ni dia punya kat belakang dia punya tanda nama tu lah. Okey, dia akan melekat dengan elok. Okey, seterusnya untuk kegunaan magnet dalam kehidupan seharian sebagai pelekat ataupun penutup beg tangan ataupun kotak pensel. Kotak pensel ni dah biasa sangat. Okey, anak-anak biasa gunakan kotak pensel bermagnet. Lagi-lagi yang tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tapi kalau kita tengok yang tahun 5, tahun 6 ataupun sekolah menengah dah tak nak dah pakai yang bermagnet. Apa fungsi magnet pada kotak pensel ataupun beg tangan ni? Okey, magnet dia dapat menjaga kotak pensel dan juga beg tangan supaya tertutup rapat sehingga berbagai benda dalamnya tidak mudah jatuh. Masing-masing selepas ni boleh pergi tengok box pensel ataupun kotak pensel ataupun ada dompet, ada beg tangan ibu awak dekat rumah. Cuba tengok. So bila kita rapatkan magnet itu, dia akan tertutup rapat. Okey, itu fungsi dia.
Okey, yang seterusnya kita ada untuk mengambil benda-benda daripada logam ataupun mengambil objek. Dekat sini kita ambil hujung pemutar skru yang dibuat bermagnet supaya skru yang akan dipasangkan dapat melekat pada hujung pemutar skru sehingga mudah untuk kita pasang. Selalunya kalau kita nak bertukang, ayah awak nak pasang frame ke, pasang bingkai ataupun apa saja, cuba awak lihat dekat awak punya screwdriver tersebut, sebenarnya hujung tu dia pasangkan magnet. Jadi skru-skru itu dia tidak akan mudah jatuh. Dia mudahlah kalau kata selalunya kalau awak biasa ayah awak memanjat tangga, so nak hulurkan skru tu jadi susah. Jadi dilekatkan saja skru tu pada hujung screwdriver ataupun pemutar skru. Okey, seterusnya dalam permainan catur. Tentu ramai yang biasa bermain catur ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil permainan chess. Cuba awak lihat pada rajah. Okey, macam mana buah-buah catur ini tidak terjatuh apabila kita bawa dia. Okey, sebenarnya dekat papan catur tu di bawah tu dipasangkan magnet untuk mengelakkan buah catur itu terjatuh daripada papan catur. Okey, so macam ni mudahlah. Jadi tak adalah bila awak nak main catur, buah katalah dia punya askar dia punya king dia punya queen dia hilang. Biasalah kalau anak-anak yang bermain, sekali main tinggal letak satu tempat, lepas tu dah tak ingat letak kat mana. Yang macam ni, kotak ni memang dah siap, ada magnet. So bila lepas main, buah-buah ni akan diletak dalam, dan bila kata nak main, letakkan dekat atas. So tak mudah dia hilang. Okey, seterusnya, okey, untuk menjadikan pelekat nota ataupun memo, tentu ramai antara anak-anak yang biasa melihat nota ataupun memo ni. Okey, lagi-lagilah kalau kata nota tu boleh kita letakkan, kita nak tunjuk, kita nak tulis dekat situ, nak letakkan apa nak makan dekat rumah, sarapan hari ni apa dia, mak awak nak letakkan memo, tolong basuh pinggan ataupun sebagainya. Okey, juga ada yang diletakkan, yang ni macam kita yang dekat sini kita panggil sebagai fridge magnet. Kalau yang biasa pergi berkunjung ke luar negara, pergi lain-lain negeri, mesti dapatkan fridge magnet. Okey, so benda ni dia akan jadikan sebagai pelekat nota dan memo dekat rumah. Okey, seterusnya, okey, dalam permainan dart, tentu biasa ramai yang main dart. Dart ni sebenarnya dekat hujung dart ni biasanya dipasang dengan satu macam jarum yang panjang ataupun macam kita panggil panjang lah, dia tajam. Okey, so sekarang ni dia dah diubah sesuai di mana papan dart ni dipasangkan dengan magnet, dan di hujung yang pelontar ni, nak melontar ni pun dipasangkan dengan magnet. Jadi dia kurang bahaya kepada anak-anak. Okey, juga dalam penghasilan permainan kanak-kanak, okey, penggunaan magnet membolehkan bahan permainan disambung tanpa menggunakan skru atau kaedah yang menyukarkan, juga untuk mengelakkan kita kata bahayalah pada anak-anak kalau kita kata dart ni dipasang dengan macam apa dipanggil mata yang tajam. Okey, sebab yang ni dia akan baling daripada jauh, so kita nak tengok. Okey, seterusnya, okey, dalam yang ini merupakan info tambahan buat kamu. Okey, magnet juga turut digunakan dalam penunjuk arah, iaitu kompas. Okey, so magnet digunakan menunjukkan arah kerana kutub-kutub magnet selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Okey, so alat yang memanfaatkan sifat magnet ini dipanggil sebagai kompas. So kompas digunakan oleh pelaut, pendaki gunung
Dan juga pilot. Pilot ni kita panggil juruterbang lah, tapi dia tak pakailah kompas yang ringkas ni. Kalau macam pilot ataupun yang lain-lain tu, dia guna kompas yang lebih complicated lagi untuk membantu menunjukkan jalan. Okey, ini sebagai tambahan. Okey. Okey, berikutnya kita nak tengok pula berkenaan dengan bentuk-bentuk magnet. Okey, untuk kita tengokkan berkenaan dengan magnet, okey, magnet dia mempunyai pelbagai bentuk. Dan ia dinamakan berdasarkan dia punya magnet tu dinamakan berdasarkan dia punya nama lah, nama bentuk-bentuk dia tu. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama ialah magnet bar. Okey, kat sini teacher akan tunjuk satu persatu. Okey, ini dalam gambar awak boleh tengok. Okey, dekat sini, okey, ini dipanggil sebagai magnet bar. Okey, ini magnet bar. Magnet bar ni kalau kita tengok, dia bentuk dia empat segi. Okey, dia empat segi. Jangan keliru antara magnet bar dengan satu lagi magnet. Okey, ini magnet bar. Okey, ini pula merupakan magnet silinder. Okey, magnet silinder bentuk dia bulat. Okey, bentuk dia bentuk macam silinder betul lah. Okey, so kita boleh nampak. Okey, bentuk dia silinder. Okey. Yang berikutnya kita ada yang ni kita panggil sebagai magnet ladam. Tengok bentuk ladam. Ladam ni maksudnya dia ambil rupa tapak kaki kuda. Okey, magnet ladam. Kita tengok dalam gambar. Ini pula merupakan magnet butang. Okey, magnet butang. Okey, magnet butang. Kenapa dia dinamakan ikut dia punya ni, dia punya nama dia ikut dia punya bentuk lah. Okey, yang ini pula merupakan magnet cincin. Macam mana rupa cincin, macam itulah dia punya nama dia. Okey, ada satu lagi yang teacher tak tunjuk dekat sini. Okey, macam ni pun kita anggap dia sebagai macam magnet butang lah, walaupun dia dibuat dari macam dalam bentuk empat segi kat sini. Okey, ni macam-macam ini teacher ambil dekat sekolah lah. Okey, nanti bila dah mula sekolah, masing-masing boleh cek dengan cikgu masing-masing. Okey, sepatutnya semua benda ni memang dah ada dekat sekolah. Okey, cikgu-cikgu boleh beli menggunakan duit PCG. Okey, so yang pertama tadi kita kata magnet bar empat segi ya. Okey, magnet silinder. Yang ni magnet ladam. Okey, tengok rupa magnet ladam. Okey, dia macam bentuk U tapi dia rapat sikit dia punya hujung. Okey. Seterusnya yang ini yang teacher tak tunjuk tadi. Okey, magnet bentuk U. Dia bentuk U betul. Okey, magnet bentuk U. Seterusnya magnet butang yang tadi teacher tunjuk dan juga magnet cincin. Masing-masing tentu dah kenal bentuk-bentuk magnet. Jadi masing-masing tolong bersedia. Sekejap lagi hujung kita akan bagi kuis. Okey. So tentu kamu semua dah mengingati tentang bentuk-bentuk magnet kan? Okey, sekarang kita pergi ke topik yang berikutnya, iaitu hebatnya magnet. Tang mana pula lah magnet ni hebat? Jom kita saksikan. Okey, sesetengah objek dapat ditarik oleh magnet. Okey, jom kita uji. Okey, kita nak tengok berkenaan dengan magnet yang menarik objek. Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan dan ada sedikit tambahan lagi. Okey, sekarang teacher sekejap lagi kita akan menjalankan kita punya ujian ringkas di mana kita perlukan satu yang kita panggil magnet bar. Kita perlukan pemadam, kita perlukan skru, kita juga perlukan kayu aiskrim, klip kertas, guli, pembaris plastik dan duit shilling. Duit shilling ni dia ada dua. Okey, sekejap lagi kita akan teacher tak pasti ada ke tak ada dua-dua duit shilling tu. Tapi yang ni teacher uji dengan duit shilling yang terbaru lah. Okey. Okey, sekarang apa langkah-langkah yang perlu kita buat? Okey, kita akan buat satu lagi fair test dekat sini. Okey.
Okey, di sini dia minta kita letakkan kita punya objek. Yang pertama teacher nak uji dengan ni penutup botol. Penutup botol yang diperbuat daripada logam. Masing-masing boleh tengok. Okey, penutup botol. Okey, so apa yang kita nak kena buat, dia minta untuk kita perhatikan apa tindakan magnet yang berlaku bila kita dekatkan magnet bar ni pada kita punya objek. Okey, so kita just ambil letakkan saja. Cuba masing-masing tengok apa yang berlaku. Kita nampak penutup botol itu ditarik oleh magnet. Okey. Kemudian kita letak tepi. Kita cubalah uji dengan benda lain. Contohnya kita ambil pemadam. Kita dekatkan dia. Dia tak nak pi pun. Dia tak nak dekat. Okey, so masing-masing catatkan dalam pemerhatian. So pemadam dah lepas. Kemudian yang ini kita panggil sebagai klip kertas. Okey. Nampak apa yang berlaku? Okey, so klip kertas itu ditarik oleh magnet. Okey. Kemudian kita ada, yang ini teacher ada yang teacher panggil sebagai paku tekan lah. Okey, paku tekan. Okey, tengok apa jadi kat paku tekan bila kita dekatkan dengan magnet. Paku tekan juga akan ditarik. Okey, kemudian kita ada pensel. Tengok, cuba kita uji dia dekat mana-mana bahagian. Okey, dia tidak ditarik. Kemudian kita ada pembaris. Pembaris plastik. Juga apa yang berlaku? Tidak berlaku apa-apa, maksud tak ditarik. Okey, ni duit shilling ya. Okey, duit shilling. Ni duit shilling baru. Okey, apa yang awak nampak pada duit shilling yang baru ni, dia ditarik. Okey, seterusnya teacher ada yang ni kita panggil kayu aiskrim. Okey. Tidak ada apa-apa berlaku pada dia. Okey. Kemudian kita ada ni skru. Apa yang berlaku pada skru? Okey, skru akan ditarik. Okey, kalau kita tengok pada gunting, gunting kita ada tengok, dia ada part-part gunting. Okey, dia ada bahagian-bahagian gunting. Satu gunting bahagian yang ada besi, atau lagi yang plastik. Kalau plastik dia tidak akan tertarik. Tapi kalau kata yang kita letakkan dia bahagian yang logam ni ataupun besi ni, kita nampak dia tertarik. Okey. Kemudian bola pingpong, kita boleh cuba apa saja. Okey, apa yang berlaku pada bola pingpong? Tak nampak apa-apa pun berlaku. Okey, tak ada apa-apa. Okey, sudu plastik pun tak ada apa-apa yang berlaku pada dia. Okey, so benda-benda macam ni, okey, kita kena cuba dan kita kena buat. Okey, bila masuk sekolah nanti, kalau cikgu masuk dalam tajuk macam ni, semua kena cuba. Okey, so daripada situ kita akan buat satu jadual pemerhatian di mana tindakan magnet yang berlaku, apa yang jadi kepada objek tersebut bila kita dekatkan magnet. Adakah dia menarik ataupun tidak menarik? Okey, contoh yang pertama tadi teacher dah uji dengan kayu aiskrim, kita dapat tidak menarik. Skru menarik, pemadam tidak menarik, pembaris plastik tidak menarik, guli satu lagi. Okey, guli tidak menarik, klip kertas menarik dan penutup botol logam menarik. Okey. Apakah objek yang dapat ditarik oleh magnet? Kita tanya balik soalan tadi. Okey, so kita boleh nyatakan, listkan, senaraikan yang daripada ujian yang kita jalankan, kita dapati
klip kertas, skru, penutup botol logam, duit shilling, itu adalah objek yang dapat ditarik oleh magnet. Okey. Dan apa pula objek yang tak dapat ditarik oleh magnet? Awak pun boleh tahu daripada jadual pemerhatian yang awak buat. Awak dapati kayu aiskrim, pemadam, pembaris plastik, guli tidak dapat ditarik oleh magnet. Mudah kan sebenarnya? Okey, dalam sains ni mula-mula kita kena jalankan eksperimen, jalankan ujian ringkas, kemudian buat pemerhatian. Daripada pemerhatian nanti kita akan dapat dia punya kesimpulan. Okey, magnet dapat menarik objek, tetapi bukan semua objek dapat ditarik oleh magnet. Ni dia main permainan bahasa sikitlah. Okey, mula tu kata dapat tarik objek tapi bukan semua. Okey. Seterusnya kita nak tengok pula berkenaan dengan tolakan dan tarikan magnet. Okey. So dalam tarikan dan tolakan magnet dikatakan magnet dia boleh menarik atau menolak apabila dua magnet didekatkan. Okey, baca balik. Magnet boleh menarik atau menolak apabila dua magnet didekatkan. Okey. So setiap magnet dia akan mempunyai dua kutub yang berlainan, iaitu kutub utara dan kutub selatan. Okey, dia tak main kutub lain, dia ada dua kutub saja, kutub utara, kutub selatan. Tadi waktu teacher tunjuk bentuk-bentuk magnet, mungkin dah ramai yang dah mula perasan, pasal apa dekat magnet teacher ada tulis S, ada tulis macam ni. Okey, ada tulis U dengan S. U tu maksudnya utara, kutub utara. S tu pula kutub selatan. Ataupun kadang-kadang dalam, kalau kata kita beli dekat pembekal lain tu, kalau kata ni dia akan gunakan istilah N dan juga S. N tu north, okey, north pole ataupun kutub utara, dan south pole, kutub selatan. Sama jugalah, cuma dia ubah dekat tang N tu. Okey, jom kita nak tengok apa yang akan berlaku kalau kita dekatkan, okey, magnet yang dua magnet yang untuk kita dekatkan dia. Apa akan berlaku kalau kita dekatkan dia antara satu sama lain? Okey, jom kita jalankan satu lagi eksperimen ringkas. Okey, dekat sini teacher punya magnet dia namakan dengan N dan juga S. Yang ni dia punya tagging dia, tagging bahasa Inggeris lah, north and south. North ni ialah north ialah utara, south ni ialah selatan. Sama juga dengan kutub yang satu lagi yang magnet satu lagi teacher ada, N dan juga S. Okey, so yang pertama, apa akan berlaku kalau kita dekatkan kita punya magnet yang sama kutub? Maksudnya S kita dekatkan dengan S, N kita dekatkan dengan N. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Teacher main kat atas meja saja nah. Okey, so ini okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, bila kita ni dia tak mau dekat. Okey, dia tak mau dekat pun, dia punya kutub ni bila kita dekatkan dia tak nak pergi. Okey, mungkin awak tak rasa dia punya kesan dia. Okey, S dengan S, kalau N dengan N juga sama.
Okey, dia tak mau pi pun. Okey. Manakala kalau kita dekatkan pula antara S dengan N. Okey? Awak boleh nampak. Dia akan terus melekat. Tadi kalau N dengan N dia tak boleh. Sama juga kalau N dengan S sebelah sini. Okey. So inilah dia katakan sebagai tindakan magnet. Bila dua magnet yang berlainan kutub, selatan dengan utara, dia akan melekat. Kalau kata utara dengan utara, dia tak boleh. Okey, dia tak boleh pi. Okey, dia memang tak boleh nak pi, bahkan dia ada dia punya medan kat situ. Okey, yang akan menghalang dia. Okey. So, itu dia punya kesan dia apabila kita dekatkan kita punya magnet yang sama kutub dan berlainan kutub. Okey. Inilah kita punya tadi tu. Okey, yang pertama dia minta kita dekatkan dua batang magnet bar seperti di atas. Okey. Kemudian dia minta kita perhatikan apa yang berlaku. Kemudian dia minta kita ulang dengan menukarkan kepada kutub magnet yang berlainan. Okey, yang apa yang kita nampak, ini dia. Okey, bila dua kutub magnet yang sama didekatkan, magnet tersebut akan menolak antara satu sama lain. Masing-masing tak mau dekat. Kalau U dengan U, S dengan S, okey, ataupun N dengan N, S dengan S pun dia tak nak dekat. Okey. Kemudian yang kedua, apa yang berlaku kalau dua magnet yang berlainan kutub didekatkan, magnet tersebut akan menarik antara satu sama lain. Dia senang je dekat. Okey? Okey, berikutnya kita nak tengok pula pada kekuatan magnet. Okey, untuk tajuk ni teacher tak buat ujian ringkas, tapi teacher jumpa satu video yang insya-Allah dalam video tu awak akan nampak dengan lebih jelas. Okey? Dalam tajuk kekuatan magnet, dia punya persoalan yang perlu dijawab, bagaimana kita nak mengenal pasti sesuatu magnet itu adalah kuat. Kat sini, mari kita saksikan video ini. So terima kasih kepada YouTube Learning Pod yang teacher pinjam dia punya video. Okey, yang teacher nampak macam ada sangat bagus video ni, dan penerangan dan dia punya video dia sangat-sangat baik. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, kita akan tengok dia punya video kat sini. Okey, masing-masing tolong perhati dan fahamkan betul-betul. Hari ini, 3 kanak-kanak akan cuba membuktikan bahawa magnet mereka adalah yang terkuat. Mari kita mengalu-alukan Lala, Baba dan Sasa. Setiap daripada mereka akan mencelupkan magnet mereka ke dalam sebekas klip kertas. Sesiapa yang mendapat paling banyak klip kertas akan menang. Mari kita mulakan dengan Lala dengan magnet bentuk U-nya. Wow, magnet bentuk U Lala adalah kuat. Adakah anda fikir Baba dan Sasa boleh melakukannya? Mari kita teruskan permainan dengan Baba dengan magnet ladam kudanya. Ini menakjubkan. Magnet ladam kuda Baba mendapat skor 15 klip kertas. Kita teruskan dengan yang terakhir, Sasa dengan magnet silindernya. Mari kita beri tepukan kepada semua peserta kita. Mari kita lihat pada skor lagi. Lala 12, Baba 15 dan Sasa 9. Pemenang kita ialah tidak lain Baba dengan magnet ladam kudanya. Magnet Okey. Hari ini, 3 kanak-kanak akan cuba membuktikan. Okey, so kesimpulan daripada video yang kita boleh buat,
Okey, magnet yang lebih kuat akan menarik lebih banyak objek yang bermagnet. Dekat dalam kita punya video tadi, dia menggunakan klip kertas. Okey, dengan dia mengubah suai kita punya bentuk-bentuk magnet. Dia gunakan magnet ladam, dia gunakan magnet bentuk U dan juga magnet bentuk silinder. Yang mana kalau kita tengok bentuk ladam tu dia punya kutub. Sebenarnya pada kutub lah kekuatan magnet tu yang dia paling banyak lah. Okey, so bila kita kata magnet ladam, dia punya magnet dia punya U, dia punya dia punya kutub tu berhampiran. Jadi bila berhampiran, kita akan nampak bila kita dekatkan dengan kita punya klip kertas, dia akan tarik lebih banyak. Okey, so kesimpulan dia, magnet lebih kuat akan menarik lebih banyak objek yang bermagnet. Dalam kita punya video tadi ditarik klip kertas lah. Okey, manakala magnet yang lebih lemah akan menarik kurang objek yang bermagnet. Okey. Sebagai tambahan, okey, ini ialah info berkenaan dengan magnet, iaitu magnet boleh hilang daya magnetnya jika terjatuh, jika diketuk dengan kuat ataupun dipanaskan. Jadi lepas ni kalau awak dah berada di sekolah, cikgu awak dah bagi pegang magnet masing-masing, janganlah pandai-pandai nak ketuk, jangan pandai-pandai nak jatuhkan dia. Dia boleh hilang dia punya kuasa dia. Okey? So setiap tahun cikgu awak akan beli magnet baru. Okey. Tiba masa untuk kita punya quiz online, quizizz.com, untuk menguji tahap pemahaman kamu semua setelah mengikuti kelas secara online pada hari ini. Hari ini insya-Allah teacher sediakan 9 soalan, tak susah pun. Okey, diharapkan agar semua murid telah pun bersedia. Okey, masing-masing boleh pergi ke laman web quizizz.com untuk memasukkan kod permainan untuk join kita punya game. Okey, untuk hari ni kita punya game teacher namakan sebagai Attraction of Magnet, dan kita punya game kod kita hari ini ialah 411630. Okey, sekali lagi teacher ulang, 411630. Okey, jom kita pergi tengok dia punya quiz. Kita nak tunggu kita punya pemain untuk join kita punya game. Okey, dah ada seorang, dua orang. Okey, alhamdulillah pagi ni dah mula. Okey, dah mula dah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita tunggu lagi ramai sikit untuk kita start kita punya quiz. Okey, 4, 5. Okey, terima kasih. Nur Syafika, Elisha, Luqman, Mankulim, Adha, Habil Zubir, Humaidi T, Zuhaira, Anik Haziq. Okey, kalau ada lagi yang nak join, cepat-cepat sebelum teacher nak mulakan kita punya game. Ramai dah kita yang dah try, yang dah mula untuk join. Okey, sikit lagi kita tunggu. Teacher saat lagi teacher tak akan off kan teacher punya game. Okey, awak boleh mula, awak boleh main. Okey, 9 soalan saja untuk kita nak uji kita punya pemahaman. Okey, sekarang dah ada 15 orang. Okey, terima kasih Danish, SKCP Melaka, pun ada. Fakiha ada, Awatif Stella Meris, Irlia, SRKSI. Okey, sikit lagi kalau ada lagi. So teacher nak mula ke nak teacher mulakan sekarang? Okey, bolehlah kita mulakan sekarang ya. 15 orang pemain, yang lain lepas ni boleh join. Okey, kita punya soalan bermula sekarang. Okey. Okey, sekali lagi teacher ingatkan dalam quizizz.com ni, selain daripada ketepatan, dia perlukan awak jawab dengan cepat. So lagi cepat, lagi tepat jawapan awak akan duduk dekat ranking yang dekat atas.
Okey. Sekarang dah ada berapa orang ya? 26 orang. Okey. Sikit lagi sebelum kita nak habis. Okey, siapa yang nak mula lagi? Yang nak mula 28 orang. Alhamdulillah. Pagi ni ramai yang dah bangun awal ya. Okey, 9 soalan saja. Okey, 96% ketepatan yang menjawab. Oh, senang sangat kot soalan teacher bagi hari ni. Okey. Okay, tak apalah, kita nak uji sedikit. Okay, ni pun sebagai platform awak belajar dekat rumah. Okey, supaya tidaklah awak duduk saja dekat rumah tu tanpa buat apa-apa. Okey, lepas ni boleh screenshot awak punya markah, boleh bagi pada guru kelas, guru sains awak. So cikgu awak boleh masuklah dalam awak punya catatan. Okey? Okey. Dah ada ranking yang pertama sekarang. Kita ada Naim. Okey, Zuhaira sekarang tempat pertama. Okey, 18 orang pemain dah. Okey. Okey, tak apalah teacher. Rasanya kita akan teacher takkan stop teacher punya game ni. Awak boleh teruskan untuk jawab soalan kuis. Okey. Okey. Okey, dengan berakhirnya kita punya kuis online kita pada hari ini, maka berakhirlah slot teacher. Okey, teacher nak ucapkan tahniah kepada yang berjaya menjawab soalan kuis dengan baik. So, diharapkan agar murid dan guru-guru mendapat manfaat daripada sedikit perkongsian daripada teacher ya. Okey, baiklah. Teacher ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang dan buruknya datang daripada diri teacher sendiri. Okey, sekarang kita tengok kita punya hashtag masih lagi stay at home. Hashtag belajar daripada rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.